الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا اللهم زدنا علما وارزقنا فهما أما بعد. Kita nak sambung kembali ayat yang telah kita baca minggu lepas tu, ayat 26. Kita bukti pada a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Dan mereka itu bergembira dengan kehidupan dunia, dan tiadalah kehidupan dunia jika dibandingkan dengan akhirat kecuali kesenangan yang sedikit sahaja. Ini sifat orang-orang kafir yang sangat seronok dengan kehidupan dunia, padahal ia sesuatu yang bersifat sementara dan hilang, lesat, lenyap. Sudah banyak kali kita jumpa dalam tafsir ayat yang sebelumnya tentang hadis-hadis berhubung dengan nilai dunia yang begitu rendah di sisi Allah Ta'ala. Nilai dunia yang sebenarnya bukan setakat rendah, tetapi tidak ada nilai langsung. Kita ulang balik beberapa hadis itu, di antaranya hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Muslim, At-Tirmizi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dunya fil akhirah illa kama yaj'alu ahadukum usba'ahu hadhihi fil yam falyanzur bima tarji'." Tiadalah dunia jika dibandingkan dengan akhirat melainkan sebagaimana seseorang kamu menjadikan jarinya ini dalam laut. Bandingnya dunia dengan akhirat, supaya Nabi kata seseorang celup hujung jari dalam air laut, bila dia akad, maka lihatlah apa yang tersisa pada hujung jari, hanyalah 2-3 titik air laut. Air laut yang melekat hujung jari itulah nikmat dunia, yang banyak itu adalah nikmat akhirat. Itu hadis yang sahih riwayat Imam Muslim juga Imam Ahmad dalam musnadnya. Itu perbandingan dari sudut sikitnya dunia dan banyaknya nikmat akhirat. Dalam hadis yang lain dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmizi dalam sunannya daripada Ibn Mas'ud, katanya, nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hasirin. Pernah Rasulullah tidur di atas suatu hamparan yang kasar, tika. Tak pastilah hasil ni tika buat dengan daun pelepah tamak ke apa, tapi tika yang kasar, yang apabila baginda qama bangun, waqad athara fi jambihi, bekah pada belakang dia tu, bekah, mana pada bahagian badannya lekat, bekas tempat dia tidur, sebab hamparan itu kasar ataupun bukan jenis hamparan yang empuk, yang lembut. Lalu kata Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, lawit takhazna laka wita'an, kalaulah kami menjadikan bagi kamu suatu hamparan yang lebih enak, lebih selesa untuk kamu tidur. Lalu baginda menjawab, mali walid dunya ma ana fid dunya illa karakibin istadalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Tidak ada apa-apa untuk aku dan dunia ini. Tiadalah aku jika dibandingkan dengan dunia melainkan seperti seorang rakib, seorang pengembara yang sedang berteduh di bawah pokok. Nabi buat bandingnya dia dengan dunia ni, supaya orang sedang berjalan jauh, berhenti sebentar, berehat untuk berteduh, kemudian dia terus berlalu dan meninggalkan tempat itu. Itu perbandingan yang dibuat oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita faham hadis ni, sejauh mana kita meletakkan dunia dalam kehidupan kita? Adakah ia hanya berada di tangan atau dalam hati? Biasa bila sambut Maulidur Rasul, kita mewar-warkan cinta Rasul, cinta Rasul, cinta Rasul, tapi sebenarnya kita lebih cinta dunia. Betul atau tidak? Majoritinya berlaku begitu. Kita usaha untuk
menaikkan rasa cinta Rasul. Tidak akan sempurna cinta kepada Rasul kecuali kita buang cinta dunia. Sebab itu yang Rasulullah buat. Buang segala kecintaan kepada dunia. Dunia berada di tangan, bukan berada di hati. Selagi dunia berada di hati, maka cinta Allah dan Rasul tidak akan meresap dalam jiwa raga kita. Selagi ada cinta dunia, cinta dunia ni maknanya dunia adalah matlamat. Orang yang cinta akhirat, akhirat adalah matlamat. Cinta akhirat bukan bermakna membuang dunia, tetapi dunia dijadikan alat untuk ke akhirat, bukan dunia dijadikan matlamat. Itu kita kena faham balik tu. Supaya hala tuju hidup orang beriman tidak sama dengan orang kafir. Orang beriman mengambil dunia bukan untuk farihu, bukan untuk tamatta'u, bukan untuk bergembira, bersonok, happy, untuk suka-suka, untuk galak-galak, tak. Tetapi untuk menjadikan dunia sebagai wasilah bagi mereka merebut atau membolok, mengauk, mengambil sebanyak mana keuntungan, kesenangan, kenikmatan hidup di akhirat yang kekal selama-lamanya. Kita terus kepada ayat berikut tu, nak berabi hak minggu lepas baca dah tu. Wa yaqulul ladzina kafaru, dan berkatalah orang yang kafir, laula unzila alaihi ayatun mir rabbih, kenapa tidak diturunkan kepada dia, kepada Muhammad itu suatu tanda daripada Tuhannya. Maksud tanda di sini bukannya ayat Quran, maksud ayat di sini ialah suatu tanda yang berbentuk madiyah, tanda bahawa Muhammad ini betul-betul seorang rasul dengan dia mendapat sesuatu yang bersifat kebendaan. Di antara orang yang dimaksudkan berkata di sini ialah Abdullah bin Abi Umayyah bersama dengan ashabuhu, kawan-kawannya, sahabat-sahabatnya, di mana dia mencadangkan kepada Nabi supaya tunjukkan kepada kami suatu bukti bahawa kamu rasul, tetapi kamu perlu memiliki kemewahan dari sudut kebendaan. Kerana mereka adalah kaumun maddiyun, suatu kaum yang bersifat kebendaan, dan tidak ada gunanya untuk bercakap dengan mereka dalam hal yang bersifat kerohanian, keagamaan. Dalam satu riwayat yang lain disebut bahawasanya Inna Allah auha ila rasulih, Allah Ta'ala telah mewahyukan kepada rasulnya apabila mereka meminta begitu, iaitu mereka minta apa dia? Bahawa supaya ditukar Bukit Safa di Mekah menjadi zahaban, menjadi emas. Bukit Safa yang terletak antara Safa dan Marwah, tempat orang sa'i. Safa, Marwah, Marwah, Safa. Bukit Safa tidaklah besar sangat, tapi kalau ia bertukar menjadi emas, nilainya sangat besar. Ataupun dapat dialirkan di Mekah itu aliran air yang memacar keluar mata air, sebab di Mekah tak ada sungai. Atau dapat dilenyapkan bukit bukau di keliling Mekah sehingga Mekah menjadi kawasan tanah yang rata. Faham sendirilah, kalau pergi Mekah ni kawasan lembah. Kalau kita duduk luar pada Masjidil Haram, sebab tanah dia tinggi, bila pergi dekat Kaabah tu dia turun. Dia kawasan rendah. Baik. Sekiranya engkau kehendaki ya Muhammad, aku boleh berikan kepada mereka, tetapi sekiranya mereka engkar, maka u'adzibuhum 'adzaban la u'adzibuhu ahadan minal 'alamin, nescaya aku akan mengazab mereka dengan azab yang tidak pernah aku kenakan kepada seseorang yang ada di alam ini. Wa in syi'tu fatahtu 'alaihim babat taubah war rahmah, dan sekiranya aku kehendaki, aku boleh bukakan untuk mereka pintu taubat dan pintu rahmat. Maka Allah Ta'ala memberi jawapan sebagai sebagai makluman di atas permintaan tadi ialah, kalau diturunkan kepada mereka apa-apa ayat sekalipun, apa-apa bukti sekalipun, la yu'thir, tidak memberi kesan pengaruh dalam bab hidayah dan sesat. Kalau mereka memilih jalan sesat dan Allah Ta'ala menghendaki mereka sesat kerana mereka lebih cenderung untuk sesat, sesatlah mereka.
walau ja'atuhum kullu ayah, sekalipun didatangkan kepada mereka semua ayat ataupun semua tanda-tanda kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ayat selepasnya menyusul untuk menyatakan kul innallaha yudhillu man yasha. Katakanlah sesungguhnya Allah Taala menyesatkan sesiapa yang Dia kehendaki. Apa yang lebih besar daripada keingkaran kamu itu sebenarnya ialah tidak ada faedah kalau diturunkan apa-apa ayat sekiranya Allah Ta'ala tidak mahu untuk memberi hidayah kepada kamu. Maka sesiapa yang berada dalam sifat engkar, degil, kufur sebegini, fala sabila ila ihtidaikum, tidak ada jalan untuk mereka menerima hidayah walaupun diturunkan kepada mereka apa-apa ayat ataupun apa-apa bukti. Yani apabila manusia sudah terlalu tegar di mana orang kata cracking, mana pun tak boleh berubah juga, berilah bukti setara mana dia tak boleh terima. Ini na'udzubillah, dia sapa kepada mereka, dia panggil pemikiran dia sudah block dah, sekat dah. Berada pada mentality yang block, mental block, minda yang sudah sekat. Walaupun didatangkan petunjuk, mereka tidak akan beriman juga. Fa inna ad-dhalala wal hidayah, maka sesungguhnya jalan kesesatan dan petunjuk itu biadillah, di tangan Allah. Iaitu Dia yang menentukan mengikut kehendaknya, tetapi berdasarkan hikmah dan keadilannya. Ini sekali lagi kita jumpa dengan ayat yang berbunyi may yasha. Dalam ayat sebelumnya, Allahu yabsutur rizqa liman yasha, Allah Ta'ala memberi rezeki, melapangkan rezeki bagi sesiapa yang Dia kehendaki. Dalam bab hidayah ada petunjuk, dalam bab sesat atau tak sesat, kul innallaha yudhillu man yasha wa yahdi ilaihi man anab. Sesungguhnya Allah Ta'ala memberi hidayah kepada sesiapa yang Dia kehendaki, dan sesungguhnya Allah Ta'ala menyesatkan sesiapa yang Dia kehendaki, dan Dia memberi hidayah bagi sesiapa yang kembali kepadanya. Maka untuk kita melihat secara lebih teratur kedudukan persoalan hidayah dan sesat, hamba bawa nota sini. Soalan ke-31 dipetik daripada buku 47 persoalan qadar dan qada. Soalan 31 berbunyi, bagaimana pula dengan kesesatan? Adakah ia takdir atau pilihan manusia? Jika ia merupakan takdir Allah, bukankah tidak adil Allah memasukkan orang yang Dia sesatkan dalam neraka? Timbul persoalan. Sebab ayat tersebut Allah Ta'ala sesungguhnya Dia menyesatkan sesiapa Dia kehendaki. Padahal kalau Allah Ta'ala nak beri hidayah pun Dia boleh. Kadang ada ayat lain bunyi innallaha yudhillu man yasha wa yahdi man yasha. Allah Ta'ala boleh menyesatkan sesiapa Dia kehendaki, dan Dia boleh memberi petunjuk. Mungkin bagi kita yang tak faham, kita kata Allah Ta'ala bersifat Ar-Rahman Ar-Rahim atas sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, kenapa Dia tidak beri hidayah bagi semua? Lalu jadilah ayat tu innallaha qadirun ala an apa dia? An yahdi man yasha. Allah Ta'ala berkuasa untuk memberi hidayah sesiapa Dia kehendaki. Tak, Dia mari dua-dua. Hidayah pun ada, petunjuk pun ada. Yasha, kehendak di sini dia ada dua. Kita akan tengok lepas ni ada dua. Boleh jadi yang pertama bersifat mutlak, boleh jadi yang kedua bersifat muqayyad. Semuanya tertakluk kepada kehendak Allah Ta'ala yang bersifat hikmahnya tinggi, dan Dia bersifat maha adil. Baik, jawapannya sebagaimana hidayah, sebagaimana jalan petunjuk, kesesatan juga terbahagi kepada dua kategori. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala ilmu, kekuasaan, hikmah dan rahsia Dia memberi hidayah at-taufiq kepada hamba-hambanya yang terpilih, dan menyesatkan sesiapa di kalangan hamba-hambanya yang terpilih. Dia yang pilih. Bagaimana pula kita? Adakah kita tidak ada kuasa memilih? Timbul persoalan. Adakah kita ni semata-mata tertakluk kepada apa yang Dia pilih? Kalau Allah Ta'ala takdirkan Dia pilih orang ni sesat, kita kata tak sebab apa, biar sesat lah, muka Tuhan tentu dia sesat. Satu persoalan. Adakah manusia langsung tidak diberi ruang untuk dia memilih? Jawapannya ada.
Kalaulah ia bersifat ijbari, dipaksa, Allah Ta'ala yang paksa manusia jadi sesat sebab dia menghendaki begitu, akhirnya manusia ni hidup dengan sesat, lepas tu masuk neraka, maka persoalannya di manakah letaknya keadilan Allah? Sebab bukan dia nak sesat, tapi Tuhan menjadikan dia sesat. Boleh faham tu? Tak, sebenarnya Allah Ta'ala itu maha adil. Allah Ta'ala menyesatkan orang itu berdasarkan ilmu di sisinya bahawa orang ini memang nak sesat. Kenapa dia nak sesat? Kerana dia mengabaikan hidayah yang Allah Ta'ala beri. Baik, Allah Ta'ala memberi hidayah dan Allah Ta'ala menyesatkan. Hak mana dulu berlaku pada hidup kita? Dalam ayat tersebut Allah Ta'ala menyesatkan sesiapa yang dia kendaki. Dalam ayat surah Ar-Ra'd. Baik, kita lihat contoh-contoh lain. Fayudillullahu man yasha' wa yahdi man yasha' wa huwal azizul hakim. Allah Ta'ala menyesatkan sesiapa yang dia kehendaki dan dia memberi hidayah kepada sesiapa yang dia kehendaki. Itu surah Ibrahim ayat keempat. Kita melihat dalam surah An-Nahl, walau syaa Allahu la ja'alakum ummatan wahidah walakin yudhillu man yasha' wa yahdi man yasha'. Jika Allah Ta'ala menghendaki, tentulah dia menjadikan kamu suatu umat. Akan tetapi Allah Ta'ala menyesatkan sesiapa yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada sesiapa yang dia kehendakinya. Dua ayat surah Ibrahim, surah An-Nahl sebut sesat dulu. Baik, ayat surah Fatir ayat ke-8, fa innallaha yudhillu man yasha' wa yahdi man yasha'. Sesungguhnya Allah Ta'ala menyesatkan sesiapa yang dikehendakinya dan dia juga memberi hidayah kepada sesiapa yang dikehendakinya. Baik, ketiga-tiga ayat ini merujuk kepada kesesatan setelah manusia diciptakan, setelah manusia itu membesar, setelah manusia ini matang berfikir dan sudah sampai ilham. Ilham dalam ayat wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Tetapi sebenarnya di awal penciptaan manusia tidak berlaku sesat, yang berlaku adalah petunjuk. Di awal penciptaan ni ayat ni, contoh-contoh ayat ni, surah Ibrahim, surah An-Nahl, kenapa hamba ni? Kedudukan sebab kita belajar tafsir ni dipanggil tafsir maudhu'i. Kita bahas setajuk, kita ambil semua ayat. Kesesatan yang dimaksudkan di sini, dimulakan di sini ialah Allah Ta'ala menghendaki orang itu sesat setelah orang itu diberi sebab-sebab yang membolehkan dia mengelak daripada sesat. Dia dah ada akal, bukan dia gila, dia waras. Telah sampai kepadanya Rasul, telah sampai kepadanya kitab, telah sampai kepadanya seruan dakwah. Tapi untuk awal penciptaan, mula-mula daripada awal tidak ada sesat, petunjuk. Apa dalil petunjuk? Pertama kita merujuk ayat dalam surah Ar-Rum, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Itu petunjuk. Tak ada sesat, tak ada. Hadapkanlah wajah kamu kepada agama yang lurus. Itu fitrah Allah, fitrah Allah, fitrah Allah, ketentuan Allah bagi makhluknya, bagi manusia yang dia tentukan di atasnya, iaitu mendapat jalan petunjuk agama yang hanif, yang lurus, yang Allah Ta'ala tentukan. Sebab tu semua manusia ni asalnya Islam. Ayat ni boleh kita faham, tengok dalam hadis yang sahih, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap manusia dilahirkan, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah asalnya sukakan kebaikan, sukakan hidayah, sukakan perkara yang Allah Ta'ala redai. Maka atas faktor ibu bapanya lah, boleh jadi dia menjadi Majusi, Nasrani atau Yahudi. Bukan maksud Yahudi, Nasrani, Majusi dari sudut agama Islam, tapi dari sudut cara hidup, maka dia menjadi sesat dengan sebab faktor ibu bapanya tidak mendidik dia dengan cara Islam. Dalam ayat sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada. Bertasbihlah dengan memuji nama Tuhan kamu yang maha tinggi. Ia telah menciptakan makhluk ini lalu dia menyempurnakan penciptaan itu. Walladhi qaddara, dia yang menentukan penciptaan itu dan dia memberi hidayah. Tak disebut sesat. Pada awal penciptaan semuanya dapat petunjuk. Itu kita kena faham tu kedudukan ayat ni duduk mana supaya kita tidak keliru. Ayat tu duduk mana? Itu satu boleh rujuk dalam tafsir sabbihisma rabbikal a'la. Ketika Nabi Musa AS diutuskan untuk menghadap Fir'aun,
Lalu Fir'aun pun tanya, fama balul qurunil ula, apa hal dengan kisah umat yang terdahulu? Qala ilmuha inda rabbi fi kitabil la yadhillu rabbi wa la yansa. Tak dalam ayat sebelumnya lagi. Qala rabbana innana nakhafu an yafruta alaina aw an yatgha. Qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Fa'tiya fir'auna faqula inna rasula rabbika fa arsil ma'ana bani Israila wa la tu'adzibhum qad ji'naka bi ayatin min rabbika wassalamu ala man ittaba'al huda. Sapalah kepada ayat inna qad uhiya ilaina annal 'adzaba 'ala man kadzdzaba wa tawalla. Qala fama rabbukuma ya Musa. Fir'aun bertanya, siapakah Tuhan kamu berdua wahai Harun dan Musa? Wahai Musa dan Harun, siapa Tuhan kamu? Lalu Nabi Musa ucap, qala rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Tuhan kami ialah Tuhan yang telah memberikan bagi makhluk yang ia ciptakan setiap sesuatu. Kepada manusia Allah Ta'ala beri semua benda manusia nak, termasuk nikmat atas muka bumi. Thumma hada, kemudian Allah Ta'ala beri petunjuk. Tak disebut sesat, sebab asalnya tidak Allah Ta'ala sesatkan makhluknya, dia beri petunjuk. Semua makhluk, bukan satu makhluk, semua makhluk Allah Ta'ala beri petunjuk kepada lebah. Bagaimana wa auha rabbuka ilan nahli, diwahyukan, diilhamkan kepada lebah untuk dia ambil madu bunga di sikit bunga, akhirnya menjadi madu lebah. Hidayah Allah Ta'ala bagi. Itu petunjuk daripada Allah. Asal makhluk semuanya berada di atas petunjuk, asalnya begitu. Tetapi setelah manusia menekak dewasa, diberikan untuknya akal, diberikan kepadanya nafsu, diuji ia dengan syaitan. Ada kalanya ia sesat, ada kala ia mendapat petunjuk. Ada yang sesat terus menerus, ada yang mendapat petunjuk terus menerus. Kedua-duanya dia sering bersaing. Dia punya kedudukan dia tu berubah sama. Sebab itu kita kenapa jalan petunjuk hanya satu, tetapi jalan kesesatan banyak. Jalan petunjuk hanya satu, itu jalan Allah. Tetapi jalan sesat ni banyak. Dia banyak laluan dia. Jalan yang besar, jalan yang kecil, banyak lorongnya. Boleh jadi dalam keadaan orang tu sudah mendapat petunjuk, boleh jadi dalam setengah perkara dia masih tersesat. Sebab tu dalam bab hidayah petunjuk ni, kita kena sungguh dua perkara, iaitu doa dan istiqamah. Doa dan istiqamah. Sehingga kan Nabi SAW mengajar kepada kita dalam hadis riwayat Imam Muslim daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Allahumma laka aslamtu, ya Allah, aku menundukkan diriku kepadamu, wa bika amantu, dengan mulah aku beriman, wa bika khasamtu, dengan engkaulah aku selesaikan kes aku, penyelesaian bagi masalahku, wa ilaika anabtu, kepada engkaulah aku kembali. Allahumma inni a'udzu bi'izzatika, ya Allah, aku berlindung dengan keagunganmu, kemuliaanmu. La ilaha illa anta, tiada Tuhan melainkan engkau. Berlindung daripada apa? Antudillani, mintalah jangan sesatkan aku. Nabi minta antudillani, bahawa tidaklah engkau menyesatkan aku, ya Allah. Antal hayyul ladzi la yamut, engkaulah Tuhan yang bersifat maha hidup, yang tidak mati. Wal jin wal insu yamutun, adapun jin dan manusia semuanya mati. Padahal Rasulullah kalau tak minta berlindung daripada kesesatan, memang dia tu terus dapat petunjuk, sebab dia orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala sebagai Rasul. Bagaimana mungkin berlaku kesesatan kepada Rasul sedangkan dia membawa jalan hidayah? Sebenarnya doa ni Nabi baca ni untuk ajar kita, sebenarnya untuk ajar kepada kita supaya kita belajar dan tahu. Ada riwayat yang menyebut ini doa daripada Rasulullah dan kita amalkan. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa bika khasamtu wa ilaika anabtu. Ada riwayat lain menambah faghfir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu. Dalam riwayat Ibnu Abbas dalam Sahih Muslim, a'udzu bi'izzatika la ilaha illa anta antudillani antal hayyul ladzi la yamut wal jinnu wal insu yamutun. Minta berlindung dengan Allah supaya tidak menjadi golongan yang sesat. Sesat ni orang kita cukup sensitif.
Sangat sensitif. Sebab tu kalau sesungguh perkara orang kita sangat tidak suka untuk dinamakan dengan bid'ah. Sebab bila sebut bid'ah, dia tahu dah bid'ah sesat. Sebab adalah hadis Nabi sebut kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat. Dan orang kita suka ilajik dengan perkataan sesat. Sebenarnya sesat ni dia banyak kategori. Orang yang berdapat petunjuk tidak ada jaminan dia kekal di atas jalan petunjuk. Kata Ibnu Mas'ud, seseorang yang tidak menunaikan solat berjemaah di masjid, maka dia telah dikira meninggalkan sunnah nabinya. Law sallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallif la taraktum sunnata nabiyikum. Itu hadis mauquf, merujuk kepada kata-kata Abdullah bin Mas'ud, riwayat Imam Muslim dalam sahihnya. Kalaulah kamu solat di rumah kamu sebagaimana solatnya orang yang tidak ikut serta berjemaah ini, bermakna kamu benar-benar telah meninggalkan sunnah nabimu, iaitu solat berjemaah. Lau taraktum sunnata nabiyikum la dhalaltum. Kalaulah kamu meninggalkan sunnah nabi kamu, yakni tidak solat fardu berjemaah, kamu benar-benar telah sesat. Mengikut pandangan seorang sahabat bernama Abdullah bin Mas'ud, orang yang tidak menunaikan solat berjemaah dikira sesat. Walaupun kita kata dia tidak sesat, dia orang Islam juga, betul dia sedu-sedu, itu dipanggil sama secara kulliyah, secara keseluruhan betul lah dia mendapat petunjuk. Tapi dalam beberapa juz'iyah, tidak secara kulliyah, secara juz'iyah, dalam beberapa cabang, beberapa serpihan, beberapa laluan, dia dikira masih sesat. Sebab solat yang sepatutnya berjemaah, dia tidak berjemaah. Kita melihat dalam contoh yang lain, dalam ayat 14 surah At-Taubah, orang yang diharap mendapat petunjuk dan tidak sesat. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Bahawasanya orang yang memakmurkan masjid Allah, memeriahkan masjid dengan salat berjemaah dan juga majlis-majlis ilmu, mereka itu ialah man amana billahi wal yaumil akhir, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Pertama beriman kepada Allah, kedua beriman hari akhirat, wa aqamas salata, ketiga mendirikan salat, wa ataz zakata, menunaikan zakat harta benda. Sifat yang kelima, walam yakhsha illallah, dan mereka tidak takut kecuali takut hanya kepada Allah. Apa yang Allah Ta'ala sebut di akhir ayat tu? Fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Maka mudah-mudahan jadilah mereka itu dari kalangan orang yang mendapat petunjuk, mendapat hidayah. Timbul persoalan, kenapa dalam ayat ni Allah Ta'ala sebut fa'asa? Dalam ilmu balaghah, asa tu dipanggil adatut tarji tu, sesuatu yang diharapkan dengannya. Maknanya orang pergi masjid sendiri, walaupun dia mengaku dia beriman kepada Allah hari akhirat, dia salat, dia menunaikan zakat, walaupun dia pergi masjid, masih belum dijamin dia mendapat petunjuk. Boleh jadi ada perkara-perkara yang mencacatkan nilai hidayah yang sampai kepada dia, sama ada dia tidak ikhlas, atau boleh jadi tidak sempurna ibadahnya, atau boleh jadi dia tidak istiqamah. Tidak istiqamah. Pergi juga, pergi sekali-sekala. Bila ada orang ramai rumah dia, mana korang, dia pergi masjid. Lepas tu bila orang tak ada, tak pergi. Tidak istiqamah. Suatu ayat itu dimari dalam bentuk asa, dalam bentuk at-tarji, suatu harapan, mudah-mudahan mereka itu mendapat petunjuk. Tapi kalau seseorang itu memakmurkan masjid, cukup syarat kelima-lima tadi, dan dengan sungguh-sungguh, dengan niat ikhlas, dengan istiqamah, maka lebih diyakini dia mendapat petunjuk. Risiko untuk tergelincir ke mana-mana lorong kesesatan tak ada. Maknanya orang pergi masjid pun belum diharap lagi dia benar-benar mendapat petunjuk, apatah lagi orang tak pergi asam. Boleh faham tak? Ini satu-satu persoalan yang perlu kita fikir. Sebab tu bila Abang memikir, bila tengok pada ahli keluarga kita, rakan-rakan kita, jiran tetangga kita yang sangat tidak mesra masjid, yang sangat tidak friendly dengan masjid ini, renggang jauh dengan masjid, kita pun rasa hibur, sedih. Sedih. Adakah kita nak kata biarlah Tuhan takdir dah, dia ni jenis orang tak suka masjid? Bolehkah kita? Lalu kita mengambil sikap tak payah buat apa, biarlah, muka Tuhan itu dah takdir, qada dan qadar Allah Ta'ala bagi dia, dia jenis orang tak suka masjid. Tak boleh gitu.
Kalau Rasulullah ambil sikap macam tu, dia akan mengambil sikap bermakna dikira berputus asa untuk menyampaikan dakwah. Kita hanya diminta untuk berusaha. Soal hidayah tu Allah Ta'ala yang berikan. Tapi dua kuasa yang ajaib dalam bab hidayah ni, sebab sebut tadi, doa dan istiqamah. Kalau Allah Ta'ala kehendaki, doa tu dia boleh mengubah hati seseorang. Kalau Allah Ta'ala kehendaki, seperti doa Nabi supaya diberi hidayah kepada ibu Abu Hurairah, Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Abu Hurairah sahabat Nabi yang masuk Islam, tapi mak dia masih kafir lagi masa tu, bahkan menentang anaknya yang masuk Islam. Lalu Abu Hurairah minta, ya Rasulullah, berdoalah supaya Allah Ta'ala bagi hidayah kepada mak aku. Lalu Rasulullah berdoa. Bila dia balik hari itu, dia dapati ibunya sudah memeluk Islam, sudah mengucap 2 kalimah syahadat. Maka sebab tu hidayah ni mahal, harganya terlalu mahal. Jangan kita mengsia-siakannya, kita kena hargai. Sebab tu kalau kita semaya, kita baca, kita bukan baca sekadar baca main-main, kita baca sungguh-sungguh. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami, berilah petunjuk kepada kami untuk jalan yang lurus, jalan orang yang engkau beri nikmat ke atas mereka, bukan jalan orang yang engkau murkai, dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Bukannya ghairil maghdubi alaihim, dan bukan juga waladdallin, jalan orang yang sesat. Kita baca saja, tapi kalau tidak ada penghayatan, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, wahai Tuhan kami, jangan engkau pesongkan hati kami selepas engkau beri hidayah kepada kami. Janganlah dipalingkan hati kami setelah diberi hidayah. Wa hab lana min ladunka rahmah, kurniakan kepada kami rahmat di sisimu. Minta hidayah daripada Allah. Sebab semua solat kita ni adalah doa. Dalam doa kunut pagi kita mula dengan Allahumma hdini fi man hadaita, minta hidayah juga. Dalam duduk antara dua sujud kita baca Rabbi firli warhamni, apa siapa kepada wahdini wa'afini, minta hidayah juga. Wahdini, berilah hidayah kepada aku. Semua itu ada dalam bentuk doa. Tapi doa ni kalau kita baca sekadar tubik mulut, tidak mari daripada hati yang sungguh-sungguh, kita bimbang takut doa tu sekadar doa saja tapi tidak termakbul. Sebab Rasulullah menyebut, fa innallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafil lahin. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Allah Ta'ala tidak terima doa daripada hati yang lara lagi lalai, kerana tidak faham dan tidak ada penghayatan. Minta sungguh-sungguh. Baik, kita sambung balik sini. Sebahagian manusia sengaja Allah Ta'ala sesatkan. Tak potong dari habis, kita sambung. Buat main gerpek pula notan. Sengaja Allah Ta'ala sesatkan agar menjadi ujian bagi sebahagian yang lain. Ini kerana dengan kesesatan itu dapat dinilai sikap manusia, apakah mereka mendiamkannya, mengikutinya, atau berusaha untuk membetulkannya. Sebagai contoh, Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja menjadikan bagi umat Islam musuh-musuh yang memerangi mereka. Padahal Allah Ta'ala mampu menjadikan umat Islam tidak memiliki musuh langsung. Boleh, kalau tak ada musuh tak apa tu yang boleh buat. Atau Allah Ta'ala sendiri yang membinasakan musuh tersebut. Kenapa perlunya adanya musuh? Akan tetapi sengaja Allah Ta'ala biarkan agar ia menjadi ujian kepada umat Islam. Merujuk kepada ayat dalam surah Muhammad, ayat ke bawah, ayat ke-5, ayat ke-4 hingga ke-7. Dzalika walau yasha'ullahu lantasara minhum walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'd walladzina qutilu fi sabilillahi falan yudilla a'malahum sayahdihim wa yuslih balahum. Sampalah ke akhirnya, demikianlah, dan sekiranya Allah Ta'ala menghendaki, tentulah dia membinasakan kamu, yakni dengan tidak payah kamu memeranginya, tetapi dia hendak menguji sebahagian kamu dengan sebahagian yang lain. Kalau tidak ada orang kafir memerangi Islam, maka tidak ada sahabat yang mati syahid. Kalaulah dalam Islam ni ada ilmu kebal. Ilmu kebal, setengah orang tu dia belajar silat, tak tahulah silat gapa, maupun tak terlibat dengan bab silat-silat ni. Dia kata ada ilmu imuniti kebal. Tembok tak tembus peluru, tikam tak luk dengan senjata, dengan pisau pun tak luka tangan ataupun kulitnya. Itu persoalan ilmu ni ada ke dalam Islam? Kalau ilmu kebal dalam Islam, Nabi akan ajar.
Dan Nabi akan ajar, sudah tentu Rasulullah sendiri tidak akan patah gigi dalam peperangan Uhud. Dan tidak ada seorang sahabat mati syahid sebab kebal. Wah, mailah lemih pedai ke apa. Tapi mana ilmu tu tak perlu. Sebab apa? Sebab kalau perlu, bermakna terhalanglah peluang untuk mati syahid dalam perjuangan. Sebab sudah menjadi sunnatullah. Sedangkan ramai Nabi-Nabi Allah Ta'ala yang mati dibunuh di zaman Bani Israel. Wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq. Mereka membunuh para nabi dengan cara tidak sebenarnya. Bukan orang biasa, bapa Nabi dibunuh oleh Bani Israel. Kita kata kenapa Allah Ta'ala tidak jaga Nabi-Nabinya? Sebab Nabi itu Allah Ta'ala yang pilih. Hikmah ada tu, untuk memberi peluang kepada mereka mendapat ganjaran lebih tinggi. Nabi Zakaria mati dibunuh. Anaknya dan Nabi Yahya mati dibunuh. Adakah mati dibunuh itu suatu penghinaan? Tidak. Sahabat Nabi Umar Al-Khattab mati dibunuh tengah semai subuh. Uthman bin Affan mati dibunuh. Ali bin Abi Talib mati dibunuh. Bukan dibunuh di mana peperangan, bunuh oleh musuh dalam keadaan tidak perang. Tapi Allah Ta'ala menghendaki begitu dan ada hikmahnya. Perhatikan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala boleh membinasakan musuh Islam, dan ini tentu mudah bagi Allah. Tetapi sengaja Allah Ta'ala membiarkan musuh tersebut agar dapat diuji siapakah di kalangan umat Islam yang akan kehadapan untuk memerangi mereka. Kita terus pada muka surat berikutnya 181. Demikianlah juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan sebahagian daripada manusia sesat, lagi menyeru kepada kesesatan. Ini disengajakan sebagai ujian kepada umat Islam. Siapakah di antara mereka yang berlepas tangan? Siapakah yang memilih ke arah jalan yang sesat itu? Dan siapakah yang berusaha untuk membasmi kesesatan yang diseru, serta memperingatkan orang lain dari kesesatan itu? Tempat kita kadang-kadang banyak timbul ajaran-ajaran sesat. Kita kata apa timbul ajaran sesat? Sebagai suatu ujian bagi kita. Sebab setiap kumpulan ajaran sesat mesti ada pengikut. Kita pun tanya, macam mana orang boleh ikut? Kalau setahu ayah puping ajaran sesat, tak ada ngaji mana. Tak ada apa satu, tak ada. Dia punya background, dia punya life background, latar belakang kehidupan dia untuk Islamic knowledge zero, kosong. Tak ada ngaji ke apa. Quran tak tahu dibaca ke tak. Tapi macam mana orang boleh ikut dia? Dia jalan kesesatan yang dibawa oleh syaitan ni mudah. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Selalu kita baca dalam surah Yasin ayat itu. Tidakkah kami telah mengambil perjanjian dengan kamu wahai bani Adam, janganlah kamu menyembah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin wa an i'buduni hadha siratun mustaqim wa laqad adalla minkum jibillan katsira. Sesungguhnya dia telah menyesatkan sekumpulan manusia yang ramai. Jibil dan satu kumpulan yang besar lagi ramai. Afala ta'qilun, tidakkah kamu memikirkannya? Disesatkan ia oleh syaitan. Manusia itu sesat oleh syaitan. Allah Ta'ala menghendakinya dan berlaku begitu. Kita cukup khawatir dan takut kalau Allah Ta'ala tidak jaga kita dan kita lupa kepadanya. Boleh jadi dalam beberapa detik, dalam beberapa saat tertentu kita menjadi sesak seketika. Na'udzubillah, minta jawab. Mintalah hidayah daripada Allah. Allahumma hdi qulubana, ya Allah berilah hidayah kepada hati kami. Wahdina subulas salam, tunjukkan kepada kami jalan-jalan keselamatan, dan jauhkanlah kami daripada jalan kesesatan. Tunjukkan kami jalan keselamatan, jauh daripada jalan kesesatan. Adapun persoalan adil atau tidak yang cuba ditimbulkan dalam persoalan tadi, maka ia terpulang kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerana dia adalah Tuhan yang maha adil. Orang yang Allah Ta'ala pilih untuk menjadi sesat, mungkin sahaja Allah Ta'ala boleh berikan hidayah pada kemudian hari sehingga dia kembali ke jalan yang benar. Manusia ini boleh berubah, kerana hati manusia ini berada di antara jari-jari Allah, sebagaimana disebut dalam hadis yang sahih, disebut dengan kalimah as-sabi'. Dia kaedah manhaj as-salah, apabila disebut mana-mana sifat yang disandarkan kepada Allah,
Maka sifat itu adalah sifat Allah yang tidak ada persamaan dengan sifat makhluk. Walaupun lafaz tersebut inna quluba bani adam, sesungguhnya hati manusia, kulluha, semuanya, baina isba'aini min asabi'ir rahman, di antara dua jari, di antara jari-jari ar-rahman, jari Allah, ka qalbin wahid, seperti satu hati. Janganlah kita faham jari itu seperti jari manusia. Ini hanya dari segi lafaznya, tapi dari segi kaifiat sifat Allah Ta'ala saja lebih mengetahui. Ia dengan maksud Allah Ta'ala berkuasa secara mutlak ke hati manusia. Sebab hati ini sifat dia boleh berbalik-balik. Kan Nabi ajar kepada kita doa yang berbunyi Allahumma musarrifal qulub, ya Allah, engkau lah yang membalik-balikkan hati. Sarrif qalbi ala dinik, ataupun ala ta'atik, palingkanlah hatiku untuk bersama dengan agamamu, untuk ketaatan kepadamu. Atau dalam riwayat lain, Allahumma ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik. Dia ada dua riwayat, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ataupun ya musarrifal qulubi sarrif qalbi ala ta'atik. Tetapkanlah hatiku dalam agamamu, di atas agamamu, palingkanlah hatiku untuk menuju ke arah mentaatimu. Sebab tu kata doa tu penting. Doa ni suatu senjata yang sangat miracle, suatu sangat yang sangat ajaib. Dia boleh mengubah kalau kita bersungguh kepadanya. Kita sambung ke surat 182. Atau mungkin saja Allah Ta'ala mahu melimpahkan rahmatnya di hari akhirat kelak, sehingga dia bebas daripada hukuman neraka. Orang yang asalnya sesat, lepas tu dapat petunjuk. Yudkhilu man yasha'u fi rahmatih, Allah Ta'ala memasukkan sesiapa yang dia kendaki dalam rahmatnya. Dalam ayat surah Al-Insan ayat 31. Baik, itu kategori yang pertama, iaitu kategori dalam bentuk sama ada mendapat hidayah, mendapat sesat secara mutlak atas kehendak Allah Ta'ala, sebab hikmah-hikmah yang tertentu yang kita tak tahu, dan tertakluk kepada Allah yang bersifat maha adil. Kita tidak ada hak untuk mempertikai adil ke tidak Allah Ta'ala berbuat begitu, bukan hak kita. Sebab kita ni adalah hak dia. Kita ni adalah barang ciptaan Allah. Bila bagi hak dia, ikut dia nak buatkan. Dia yang dikatakan zalim ni bila kita buat sesuatu yang bukan hak kita. Kereta kita nak ubah, kita baru beli, nak ubah cat lain. Orang kata zalim, dia baru beli ubah cat, ikut kita, kereta kita. Tapi kalau kita buat gitu pada kereta orang lain, kereta orang lain kita pada pandang ambil gitu kat tayar tu, dia tak bui. Walaupun tayar tu sebenarnya lebih berkualiti, maka kita anggap zalim sebab kereta tu bukan hak kita. Tapi nisbah kita dengan Allah, maka semua yang ada di alam ini, kita manusia ni, jin semua sekali adalah milik Allah. Apabila kita ni milik dia, dia nak akan ikut dia, maka tidak timbul suatu berlaku zalim, sebab kita ni hak dia. Dia memperlakukan sesuatu kepada hambanya atas sifat kita ni hamba dia. Tetapi Allah Ta'ala melakukan sesuatu, di sebalik itu ada hikmah. Ada hikmah yang besar. Hikmah tu yang kita tak tahu. Maka wajib kita menaruh sangkaan baik kepadanya. Yang kedua, jika orang itu memilih hidayah, maka Allah Ta'ala tambahkan hidayah kepadanya. Kalau orang itu bersungguh memilih jalan hidayah, maka hidayah itu akan ditambah lagi. Maka sesiapa yang memilih kesesatan, Allah Ta'ala akan tambahkan kesesatan kepadanya. Mari kita kaji beberapa firman Allah Ta'ala berkenaan kesesatan untuk kategori bahagian kedua ini. Untuk kategori kedua, iaitu yang tertakluk kepada pemilihan. Orang itu pilih secara muqayyad terhadap orang yang pilih untuk meletakkan sifat munafik dalam hati. Dia memilih untuk jadi orang munafik, walaupun dia tahu sifat munafik itu adalah sifat yang buruk yang Allah Ta'ala tahu. Orang munafik ni, walaupun dia munafik, dia tahu yang Allah Ta'ala tu tahu dia ni munafik. Dia sedar bahawa Allah Ta'ala tahu dia ni munafik. Macam kita, kalau kita buat dosa, kita tak bertaubat, tak apa, kita kata orang tak tahu. Betul, orang tak tahu, tapi Tuhan tahu. Dan kita tidak boleh membohongi diri kita untuk mengatakan Tuhan tak tahu. Tak, kita tetap yakin Tuhan tahu. Betul ke tak? Cuba tanya orang curi, dia tahu curi itu perbuatan buruk. Bukti buruk je kalau dia curi,
Tiba-tiba barang hak dia curi tak ada lagi dia guna, orang lain pula curi barang hak dia curi, dia marah ke tak? Mesti dia marah. Seorang pencuri mencuri motor orang lain, dia pun tak pergi jalan sudah curi, tak ada wakil, mari pula pencuri pergi curi motor dia. Pasal siapa dia curi, aku baru curi, dia curi pula. Dia tahu marah orang curi hak dia, padahal dia tidak fikir bahawa pemilik pertama motor tu pun marah juga sebab dia curi hak orang. Sebab fitrah manusia mengetahui bahawa benda yang salah tetap salah. Sebab kita boleh menipu orang lain, kita tak boleh tipu diri sendiri. Itulah iman sebenarnya. Sebab tu dalam fitrah jiwa manusia tu tak ada iman. Sebab tu bila kita buat salah, orang ada iman dia rasa bersalah. Dia akan rasa bersalah. Bila wabisah bin Ma'bad mari tanya Nabi, mahwal bir, apa itu kebaikan? Nabi kata albir ni benda yang ma itma'anna ilaihin nafs, ma itma'annat ilaihin nafsu, benda hak jiwa kita rasa tenang, bila kita buat kita rasa suka, itu benda yang albir, kebaikan. Tapi kalau kita buat al-ithmu, dosa, ma haka fi nafsika, kita rasa jiwa kita rasa gelisah, rasa tak sedap duduk, rasa bersalah. Cuba tengok balik apa dia dosa kita pernah buat. Mungkin ada dosa yang kita pernah buat, sama ada kita meninggalkan yang wajib, mungkin kita melakukan perkara yang haram, mungkin kita tidak sempurna solat kita, mungkin kita tak pernah bayar zakat kita, mungkin kita banyaklah, mungkin dosa kita buat menyebabkan kita rasa tak sedap hati, tak tenang dan rasa gelisah. Sebab fitrah manusia apabila masuk dosa dia akan rasa resah, gelisah, kecuali dia mesti tinggalkan dosa dan bertaubat. Begitu halnya orang munafik. Bila dia memilih untuk menjadi orang munafik, Allah Ta'ala tambahkan lagi penyakit itu dalam hati mereka. Itu boleh dilihat dalam ayat awal surah Baqarah tu, boleh baca sedikit tu. Muka surat 184. Terhadap orang yang memilih untuk tidak beriman kepada hari akhirat, orang yang kufur, engkar kepada harinya, hari kiamat, maka Allah Ta'ala menghalang mereka daripada memahami Al-Quran. Berdasarkan ayat dalam surah Al-Isra, wa idza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Apabila engkau membaca Al-Quran, kami ini Allah Ta'ala jadikan antara kamu dan orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat suatu hijaban, hijab, dinding, sekatan, penghalang yang tertutup. Dan kami jadikan pada hati mereka ada akinnah, ada penutup. Kami jadikan pada hati mereka ada tutupan yang berlapis-lapis. Atas hati mereka juga ada penyumbat pada telinga mereka yang menghalang mereka dari memahami dan mendengar kebenaran Al-Quran. Allah Ta'ala jadikan penyumbat pada telinga, penutup pada hati dengan sebab mereka sendiri yang memilih untuk tidak beriman kepada hari akhirat. Bukan sebab Allah Ta'ala nak buat aniaya kepada mereka. Terhadap orang yang memilih untuk berpaling daripada ayat-ayat Al-Quran, sesudah ia diberi peringatan, oh ya dah ke dia pun tahu dah, tapi dia kerah juga, degil juga untuk tidak mahu ikut ayat Al-Quran, maka Allah Ta'ala jadikan ada tutupan pada hati mereka. Itu boleh baca sendiri dalam ayat surah Al-Kahfi, ataupun ayat seumpamanya dalam surah As-Sajdah, wa man azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih thumma a'rada 'anha inna minal mujrimina muntaqimun. Ataupun dalam surah Kahfi, wa man azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih fa a'rada 'anha wa nasiya ma qaddamat yadah. Kalau seseorang itu dia ajak untuk ke masjid, masjid sembahyang Jumaat 27 pahala, saya boleh buat amalan lain yang pahalanya lebih besar, sekadar 27 sikit dia kata. Dia meremehkan solat fardu dengan sebab nampak 27 pahala. Dia kata kalau saya duit banyak, kalau sedekah pahala banyak lagi, jadi boleh kawal balik hak kurang pahala 27 tak Jumaat tu. Kalau agama ni kita nak fikir dari sudut keuntungan spon nego, pahala-pahala ni supaya kita boleh untung nego, rosak kita. Cara pemikiran itu akan jadi rosak. Sebab agama bukan semua boleh diukur dengan logik akal. Agama ni sesuatu yang datang daripada Allah. Kita hanya diperintahkan untuk buat. Apabila solat berjemaah itu suatu syiar yang mesti kita laksanakan, maka kita kena buat gitu.
Hikmah-hikmah tu ada. Kita tahulah. Kalau tak tahu, tak apa. Tapi kena buat gitu. Baik, hamba rasa nak berhenti setakat tu. Kita ada 2-3 gelar lagi. Ada 2 gelar lagi. Ada soalan untuk kita perhabiskan persoalan hidayah kesatuan ni. Ada soalan? Kesimpulannya 2 perkara penting, doa dan istiqamah. Kita berada dalam keadaan kita ikat diri kita. Kita ikat diri kita. Solat jangan tinggal, dan kalau boleh solat cubalah berjemaah. Yang kedua, doa, Quran kena baca setiap hari. Quran ni penghubung antara kita dengan Allah secara langsung. Kita baca setiap hari. Bila kita baca seolah-olah kita rasa kita dekat dengan Allah Ta'ala. Bila rasa gitu. Dan bila kita baca, kita rasa dekat dengan Nabi SAW. Sebab inilah yang baginda baca, yang baginda perhatikan. Tapi kalau kita tak jaga hak tu tadi, doa sembahyang pun tidak jaga, Quran pun kita jarang baca, maka hubungan itu longgar. Longgar tu takut dia punya lorong hidayah tu jadi sekolah kosbik. Jadi semakin sepi, luahnya mula lain. Sebab musuh yang ada keliling kita ni tak nampak, kita tak nampak, yang sentiasa mengambil peluang untuk menyesatkan kita. Wa innahum la yasuddunahum 'anis sabil. Syaitan ni sentiasa usaha untuk menghalang manusia daripada jalan Allah. Padahal manusia ni mengira wa yahsabuna annahum muhtadun, mengira mereka ni mendapat petunjuk. Berusahalah untuk menjadikan diri kita sebagai ejen kepada tersebarnya hidayah. Kita jadikan diri kita ni sebagai ejen tersebarnya hidayah, sebagai penyebab kepada orang lain dapat hidayah. Sebab mahal harganya. Kalau dengan sebab kita orang lain dapat hidayah, hidayah tu daripada Allah. Cuma sebab musabak sampai hidayah melalui kita dapat suatu offer, tawaran yang hebat. La yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Semasa Nabi hantar Ali bin Abi Talib ke Khaybar, dia pesan, kalaulah Allah Ta'ala beri hidayah kepada seorang lelaki dengan sebab kamu wahai Ali, maka lebih baik bagi kamu daripada unta yang masih kemerah-merahan. Nilainya lebih besar. Jadikanlah diri kita sebagai sebab kepada orang dapat hidayah. Kalau boleh mengajar sedikit sebanyak, kita mengajar. Kalau boleh beri tazkirah 2-3 minit, tazkirah. Kalau boleh tulis surat, tulis surat lah. Kalau kita jumpa apa-apa artikel seperti ini, kita nak wayak tak erti apa, kita beri untuk dia baca. Lepas tu kita minta dia beri makna balas lepas tu. Dan cuba, mungkin ada setengah orang bila baca betul juga, dia tercari-cari jawapan bagi persoalan berlaku dalam kehidupan. Banyak orang mendapat petunjuk dengan sebab dia membaca buku-buku agama. Dia kata sebab baca buku ni, oh ini rupanya jawapan yang saya cari dalam hidup saya. Lalu dia cuba merubah, lalu dia membuat suatu penghijrahan yang total dalam kehidupan dia. Kalau hidup dulu hidup gini, sekali hidup cara ni. Macam-macam cara hidayah itu Allah Ta'ala bagi. Tapi kalau kita berusaha ke arah itu, maka petunjuk itu semakin dekat kepada kita. Wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu